Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rakan-rakan sekalian, rakan-rakan yang dimuliakan Allah SWT, malam ni saya cuba untuk buat suasana yang sangat-sangat menyeramkan. So sekarang saya on, okay. Nanti saya off. Sekejap. Mau jatuh dah pula. Okay. Okay, sekejap lagi saya off lampu. So suasana akan menjadi gelap. Sebenarnya saya nak kongsi cerita. Saya mau kongsi cerita, maaf tersemenanjung. Saya mau kongsi cerita berkenaan cerita seram saya masa saya waktu maghrib. So jadi harap perkongsian saya masa waktu maghrib ini menjadi satu perkongsian yang memang seram lah. Okay, never mind. Okay, tunggu saya kasih try mati lampu ya. Sekejap saya buka ni dulu headphone ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak ke? Alhamdulillah. See? Sekarang saya guna tablet je. Okay, hello, dengar ya? Sekejap. Saya belum ada mic lagi, jadi saya perlukan sokongan dan dorongan anda semua. Kalau anda semua suka video saya cerita pasal video seram ni, tolong bagi like dan beri komen ya. Komen lah yang membina, janganlah yang menjatuhkan. Okay, nanti ada yang sedih. Okay. Okay. Alhamdulillah. Lampu ni apa dah? Dari DIY ni. Okay. Narut. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya okay, ini bukan ya. Baju putih ni bukan bermaksud saya kan tadi ada saya tengok berita di channel YouTube berkenaan orang NGO mau PM kita letak jawatan 16 hari bulan ni. Okay, diorang ada buat memorandum lah, jumpa dengan yang di Pertuan Agong. Jadi kalau tidak diterima, jadi kita disuruh pakai baju putih. Okay, pakai. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya letak cerita perkongsian saya malam ni, iaitu di mana ia berlaku sebelum coronavirus ni lah. Saya tidak ingat lagi, tapi 2019 mungkin pertengahan lah. Masa tu maghrib. Sebenarnya saya terlupa mau bring duit untuk bayar sesuatu barang tu lah. Jadi oleh kerana saya terlupa, dan terlupa itu membawa kepada ke waktu maghrib 6:30. Jadi saya pergilah ke sebuah bank, public bank di Api-Api Center. So actually sebelum tu kejadian ni berlaku di Wawasan Plaza. Sorry, saya punya sebutannya. Wawasan Plaza di Kota Kinabalu, yang mana yang berdekatan dengan Api-Api Center lah. Api-Api Center tu ada bank, public bank yang ujung sekali. Kalau orang KK Kota Kinabalu memang diorang tahu dah di mana terletaknya public bank. So saya pergilah ke public bank untuk bring duit, sebab saya terlupa kan. So jadi saya pergi, saya sudah settle semua. Tiba-tiba saya rasa nak terkucil. Rasa nak okay. So oleh kerana saya rasa nak begitu, saya pergilah ke Wawasan Plaza. Okay, memang pun kena pergi seberang lagi kan. So saya pergilah Wawasan Plaza.
di Wawasan Plaza tu ada adalah kedai-kedai kan, masih buka lagi sebab dia tutup pukul 10 malam, so masih buka lagi. Jadi saya pun pergilah tergesa-gesa, terberlari-lari anak naik ke tingkat 1. Masa tu kedai DIY buka kan, masih buka, jadi orang pun ada lalu-lalang tapi tidak crowded. Kalau anda tahu Wawasan Plaza tidaklah sehebat di shopping mall yang lain seperti Imago, Suria Sabah, Centrepoint, Karamunsing. Dia macam bilang orang Brunei cakap ngarai-ngarai lah. Small, that crowded, just adalah manusia kan. Kedai DIY, so orang semua kan DIY balik. So saya pergi tanda sana, ada lift juga. So masa ada orang penjaga, so saya masuk tanda, saya masuk je terus, tidak baca doa. Saya masuk je terus. Masuk tu ada satu tandas, dia ada, saya rasa ada 5 atau 6 tandas, tandas lah kan, yang kecil-kecil yang ada bus. So saya masuk tandas pertama. Sebab tandas pertama tu kan duduk squats. Yang lain tu ada few ujung tu saya ingat lagi yang duduk lah. Yang lain tu squat. Yang kedua 1 dan 2 kah, macam tu lah. So saya pergi tandas tu. Saya tidak rasa macam meremang, just weird thing. So tak ada fikir yang negative thing, just positif. Saya jenis yang positif. Okay. Kalau saya dengar cerita cerita seram hari, misalnya hari ini berlaku, saya akan lupa esok. Saya macam tu, saya tak akan ambil take serius kan. Jadi so saya pergilah ke tandas, so saya buanglah air kecil. So masa ni lah kejadian itu berlaku. Tersasul-sasul dah saya cerita. Kejadian ini berlaku, yang mana masa tu sudah selesai dan saya ingin membasuh. Jadi bila saya ingin membasuh, tiba-tiba tangan kiri saya seperti dipulas. You know, pulas. Kena pulas tangan ni macam ni. Astaghfirullahalazim, sakitnya amat sakit tau. Macam tulang saya sudah kena pulas dan tidak boleh diselamatkan dah. Tidak boleh diselamatkan sudah. Jadi saya pun I don't know what to do, sebab saya nak membasuh. So saya kuatkan semangat. So masa tu macam ni, kejap ni saya tarik, menangis. Sakitnya amat sakit, you know that. Anda pasti pernah rasa anda terpatah tulang kah, anda pernah terseliu, atau yang paling sakit adalah patah tulang, tercabut tulang kan, terpisah, split off something. So bila tangan saya tu kan seperti dipulas, saya nak cuci ni, saya tarik, saya kuatkan semangat, dapatlah, tapi sedikit je lah. So saya pun pergilah memakai, macam ada seram pula aku kan, bilik sendiri pun. So saya pergilah pakai balik dan keluarlah kan. Masa pakai seluar tu pun Allahu Akbar, hanya Allah saja tahu masa keadaan tu saya dalam keadaan macam mana. So masa tu saya tak rasa kembang bulu, goosebump, whatever. Saya rasa macam just positive thinking. Cuma saya heran, tangan saya sakitnya amat sakit. So jadi saya keluar daripada Wawasan Plaza. Lepas tu saya pergi ke kereta lah. Pati pun sangat sakit sebab saya nak masuk gear D4. Nasib baik auto, saya nak masuk gear D4 tu pun, ya Allah, sakit. Subhanallah. Terpaksalah saya menggunakan tangan kanan saya ni untuk menekan
tombol gear di 4. Tu saya telefon bapak saya di kampung. Saya cakap sakit tangan saya. Tidak tahu kenapa. Memang saya sakit tangan. Sangat sakit. Sampai saya rasa macam saya kehilangan sesuatu. You know that. Selain ya Allah, sakitnya amat sakit. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja tahu yang betapa sakitnya. Lagi sakit kaki lah pula. Tangan saya. Masa tu saya, so malam tu juga saya balik Bongawan. Balik Bongawan. Bayangkan saya dari kota Kinabalu ke Bongawan Papar. Saya terus balik rumah. Sampai rumah je saya cakap mengadu dengan mamak saya sama bapak. Saya bilang bapak sakit tangan saya, bercakap dia pulus bla 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 bla. Cuma mamak saya urut, oh sedap juga lah, tapi masih sakit lagi tau. Tapi tangan saya tidak bengkak tu lah, tidak bengkak. Jadi macam I don't know what happened to my tangan yang ini. Macam ada pulas-pulas ni. So anda boleh komen lah, apa anda rasa, apa yang anda fikir sebenarnya. Adakah itu salah satu daripada gangguan makhluk halus? Tapi orang cakap kalau benda tu ada, dia mesti ada goosebump kan. Masa tu saya tak rasa goosebump. Itulah sebab saya rasa saya berfikiran positif. Macam mana saya mau rasa benda tu wujud? Okay, jangan cabar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, saya berani je cerita dalam keadaan gelap macam ni. Saya sebenarnya nak kongsi, lama sudah saya berkongsi. Saya nak cerita sangat dengan Casey. Malam selam pun saya tak tahu macam mana nak. Asyik tergendala saja kan. Jadi saya ceritalah dalam saya punya vlog ni, supaya mungkin menjadi perkongsian anda. Kalau ada kekurangan guys, tolong beri komen, tolonglah ya, tolong bagi tahu ya, tunjuk ajar sifu ya, adakah cerita saya ni seram atau som-som kuku, atau seram atau som-som kuku. Okeylah, apa-apa pun terima kasih lah guys sebab menonton video saya ni, vlog saya untuk malam ni, hari ni. Cerita seram saya masa saya di Wawasan Plaza lagi. Wawasan Plaza, tandas di Wawasan Plaza tingkat 1, yang ada kedai DIY. Saya rasa setahun dah. Ya, setahun lebih cerita ni. So saya tidak dapat melupakannya lah. Ya. Harap anda semua, kawan-kawan yang lain sana, kalau ada cerita seram boleh kongsi juga di ruangan komen di bawah saya tu. Mungkin saya boleh baca dan mungkin saya boleh balas ataupun saya kasih sarannya. Okeylah, itu saja yang saya ingin kongsikan kepada anda. Jangan lupa like, share, subscribe and comment too. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.